KPM. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid di rumah? Ada pun cikgu yang sedang menonton. Saya doakan agar semuanya dalam keadaan yang sihat dan bersemangat. Baiklah, dalam keadaan kita menjaga kesihatan kita, macam mana kita nak jaga kesihatan kita? Kenalah amalkan SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Contohnya, pakai pelitup muka dengan kemas. Jaga jarak kita sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan nampak ni. Rajin-rajinlah sanitasi tangan kita menggunakan gel sanitasi ataupun cuci tangan kita menggunakan sabun. Baiklah. Nampak tak? Banyak alatan yang ada di hadapan saya ni. Ada pisau, ada sudu, ada pembersih tingkap, ada penyepit. Agaknya apa yang akan kita belajar pada hari ini? Kalau nak belajar, kenalah ada cikgu. Kalau ada cikgu, kenalah kenal siapa guru kita. Jom kita saksikan profil guru hari ini. Hari ni PKP sekarang ni kita belajar mancing dekat rumah. Sekarang dah ada game. Tak nak game, pakai joran sendiri macam ni, belajarlah pancing. Okay, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu. Mohsin. Cikgu buat apa ni cikgu? Saya tengah belajar pancing. Sebab lepas PKP nanti, kalau kolam pancing buka, bolehlah pergi mancing. Kalau dibenarkan. Boleh cikgu. Kalau macam tu saya pun boleh join cikgu ni. Boleh cikgu? Boleh Mohsin. Okey, agak-agaknya cikgu, apa yang kita akan belajar ni cikgu? Cikgu bawa mancing, cikgu bawa ikan ni hari ni. Betul. Tengok ya. Ikan ni sebagai gimmick untuk saya belajar. Dapat ikan tuna biru lagi. Kalau pergi laut besok, ada rezeki macam ni lah. Jadi apa yang kita nak kenalkan pancing ini dengan topik kita hari ini ialah kita saksikan selepas ini. Ya, baiklah, kita saksikan selepas ini. Baiklah, cikgu, sebelum kita nak mula pelajaran kita hari ini, tadi saya dah memberi pesanan kepada adik-adik ataupun murid-murid kita di rumah tentang penjagaan SOP. Jadi kita di sini pun kenalah amalkan SOP yang sebetulnya, cikgu. Okey, macam di sini ada hand sanitizer, cikgu. Mungkin cikgu boleh sanitasi tangan cikgu terlebih dahulu. Saya akan sanitasi dulu. Okey, giliran saya pula. Okey, cikgu, tak lengkap sekiranya. Cikgu dah ada, murid-murid pula tak ada. Betul. Mari kita jemput murid-murid kita yang ada pada bersama hari ini. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera. Ini anak murid saya hari ini. Lambai sikit. Angkat tangan kanan. Hello. Okey, bersemangat. Okey, mungkin murid-murid boleh kenalkan diri murid-murid. Okey, kita mulakan dengan pelajar. Muhammad Hadi Azfar. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, nama saya Muhammad Hadi Azfar bin Mustafa. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Teluk Menegun, Kelang. Hadi. Okey, Hadi. Baiklah, kita teruskan dengan Nur Afiq Ikhwan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Afiq Ikhwan bin Nur Azwan dari SK Teluk Menegun. Okey, kemudian kita ada Nur Safira. Sedap nama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama Waalaikumsalam. saya Safira Isha binti Safruddin daripada Sekolah Kebangsaan Teluk Menegun. Ya, itu dia. Dan daripada Muhammad Hasan Kadri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waalaikumsalam. Muhammad Zafar Iqbal dari Sekolah Kebangsaan Teluk Menegun, Kelang. Okey, dan kita ada 2 orang murid daripada sekolah Simpang 5, cikgu ya. Okey, satu Simpang 5. Okey, Muhammad Firas Ashir. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Firas Ashir Muhammad Usaidi
dari Sekolah Kebangsaan Datuk Simpang 5. Ya. Okey, dan terakhir sekali kita ada Sugunes Waran. Selamat sejahtera, nama saya Sugni Suran dari Sekolah Kebangsaan 1 Simpang 5. Ya, Okey, itu dia. Tengok murid-murid saya pun rasa bersemangat, cikgu. Siap ada yang pakai uniform sekolah ya. Semangat. Okey, Lama cikgu. tak pergi sekolah. Betul? Saya pun rasa hari ni sebenarnya nak pakai uniform sekolah. Tapi tak boleh lah. Okey, Ya. cikgu. Ya. Murid-murid dah ada, cikgu pun dah bersedia. Apa yang kita nak belajar hari ni, cikgu? Okey. Kalau memandangkan cikgu dah mancing tadi. Tadi kita dah buat. Ya. Kita dah praktis. Sekarang ni saya nak perkenalkan apa tajuk hari ini. Wah, Ya. cikgu nak buat apa? Tadi cikgu boleh mancing ni, Ya. cikgu. Macam nak menyanyi ni, cikgu. Saya nak kenalkan tajuk hari ini melalui nyanyian. Wah, menarik. Okey, kita cuba ya dengar Okey. tajuknya. Pasti anak-anak murid saya sudah tahu nanti apa tajuk yang akan diperkenalkan. Okey, silakan Okey. cikgu mempersembahkan. Terima kasih, Muhsin. Mesin ringkas dan mesin komplek, gabungan dari 7 objek. Mesin ringkas dan mesin komplek, itulah tema hari ini. Ingatlah, ingatlah, ingatlah temanya. Kenallah, pastikan, ingatlah topiknya. Ingatlah temanya. Itulah dia. Ya, temanya. itu dia. Mesin ringkas dan mesin kompleks. Itulah temanya. Itu je part yang saya boleh sambung, cikgu. Okey, terima Mesin kasih. ringkas. Okey, contohnya macam yang ada dekat hadapan saya ni lah, cikgu kan? Ya, betul, Muhsin. Okey, tak apa Ini yang contoh-contoh alat nanti. Nanti kita akan belajarlah. Okey. Okey, ya cikgu. Ya, Saya saya. dengar ada murid-murid cikgu yang nak tunjukkan mereka punya alatan ataupun mesin ringkas yang mereka gunakan dalam kehidupan harian mereka. Okey. Jom cikgu, kita saksikan. Kita tengok ya video. Daya ganda. Ia terdiri daripada roda yang dipasang pada sebuah taroid yang dipanggil ganda. Ia digunakan untuk menggerakkan dan memutar suatu objek, contohnya ialah pemutar skru. Roda ialah pada bahagian pemegang ini. Ganda pula adalah rod pada bahagian tengah. Manakala beban pula pada bahagian depan untuk memutarkan skru. Mengapakah alat ini dikategorikan sebagai mesin ringkas tuas? Kerana di bahagian hadapan ini terdapatnya fulcrum dan di bahagian tengah ini terdapatnya daya dan bahagian belakang ini terdapatnya beban. Basikal adalah hobi saya. Apabila pedal basikal dikayu, roda dan roda pada pedal basikal akan menggerakkan dia bergancu dan seterusnya memutarkan roda basikal. Manakala gear yang dipasang pada basikal berguna untuk menggerakkan roda basikal pada pelajaran yang berbeza. Baiklah, itulah dia perkongsian daripada rakan-rakan kita. Baiklah, selepas ini kita akan tahu atau belajar tentang fungsi mesin ringkas. Tapi sebelum itu, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, baiklah kita bertemu kembali dalam Teras Didik TV KPM. Hari ini kita belajar sains tahap 2 tajuk mesin ringkas. Baiklah,
Cikgu, murid-murid pun dah kembali bersedia. Cikgu pun dah bersedia dan saya pun bersemangat cikgu nak belajar hari ini. Kita tengok ya, apakah di sebalik tajuk ini berkaitan dengan misi ringkas ini ya. Okey. Ini adalah merupakan topik yang kita perkenalkan pada hari inilah berdasarkan pada SP dan juga SK yang terdapat di dalam sukatan dan buku teks pelajar. Okey. Yang pertama kita nak tengok tentang jenis misi ringkas ya, yang saya dah paparkan di depan ini juga. Yang kedua kita nak tengok fungsi misi ringkas itu sendiri. Ya, apakah fungsi misi ringkas? Dan yang berikutnya ya, pada SP 12.2.1 kita nak tengok jenis mesin kompleks serta gabungan-gabungan dia dalam mesin kompleks tersebut ya. Okey, baiklah. Pada akhir pembelajaran nanti murid akan dapat menyatakan tentang jenis mesin ringkas. Yang kedua, mereka dapat menyatakan fungsi kegunaan mesin ringkas itu ya. Dan yang ketiga, mereka dapat mengenal pasti mesin kompleks ya, serta menyatakan apakah gabungan-gabungan mesin ringkas yang terdapat di dalam mesin kompleks tersebut. Inilah dia yang kita nak tekankan pada hari ini ya. Jadi pelajar-pelajar, murid-murid saya sekalian harap dapat memberi tumpuan ya, apa yang kita nak kongsikan pada hari ini. Di samping itu, persediaan. Ini yang penting cikgu, persediaan. Ya, penting. Ya, persediaan walaupun kita berada PDPR di rumah ya sekarang, persediaan kita buku teks adalah rujukan utama pelajar-pelajar. Ya, rujukan utama murid-murid. Ya, buku nota sains yang dibekalkan guru, yang beli sendiri dan sebagainya, buku latihan, buku aktiviti. Dan di sini tidak ketinggalan pengetahuan sedia ada murid-murid itu sendiri. Betul. Ya. Mereka perlu bersedia untuk pembelajaran kita hari ini, cikgu. Untuk topik ini, Mohsin, pengetahuan sedia ada berlaku pada mereka kerana alatan yang digunakan terdapat di rumah yang pernah digunakan oleh murid-murid itu sendiri. Ya, betul. Contohnya ada di depan saya ni sudu, pisau, gunting. Betul, cikgu? Ya, betul. Okey. Baiklah. Kita akan tengok yang pertama, maksud atau istilah misi ringkas. Saya baru nak tanya cikgu tadi. Okey, saya nak terangkan sikit pada cikgu, silakan. untuk pengetahuan pelajar-pelajar, murid-murid yang ada di rumah dan yang menonton rancangan Didik TV pada hari ini. Ya, baiklah. Kita tengok apakah maksud atau istilah. Kenapa saya menggunakan dua perkataan ini? Ini sangat penting ini untuk kerana ada setengah buku menggunakan perkataan maksud, ada setengah buku menggunakan istilah. Kedua-duanya adalah benda yang sama, perkara yang sama. Jadi di sini kita tekankan tentang istilah misi ringkas, iaitu alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah dan cepat. Itulah dia, kata kunci dia, alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah dan cepat. Ya, murid-murid yang ada bersama kita pun selalu menggunakan alat-alat ini, betul ya? Betul. Betul tak? Kalau betul, angkat tangan kanan. Betul, cikgu. Lambai sikit. Ya, betul, cikgu. Mereka pernah menggunakan sudu macam tadi diberitahu, ya, pisau. Apa lagi yang ada di situ? Pembuka tin, gunting dan sebagainya. Okey. Yang kedua kita nak tengok tentang jenis. Apakah jenis misi ringkas ini? Misi ringkas terdapat 7. Ya, 7 jenis misi ringkas. Iaitu satah condong, tuas, baji, gear, skru, takal dan juga roda dan gandar. Inilah dia 7 jenis mesin ringkas yang patut murid tahu dan faham nanti tentang kegunaannya nanti. Sebab apa, cikgu? Sebab ia merupakan antara alatan yang kita gunakan dalam kehidupan harian kita. Betul. Okey, cikgu. Ya, jadi kita nak tengok apa itu satah condong, apa itu tuas. Kita akan tahu nanti selepas ini berkaitan dengan alat yang saya paparkan ini. Alright, faham, cikgu. Okey. Seterusnya kita tengok yang pertama, satah condong. Ya.
Kepada pelajar-pelajar, kita tengok apa itu satah condong, iaitu satah condong ialah permukaan yang rata dan condong. Kalau kita tengok pada rajah ini, ya, permukaan yang rata dan condong. Okey, baiklah. Kita tengok lagi. Okey, baik, kita tanya pelajar-pelajar yang ada sini. Okey, boleh cikgu. Kepada pelajar. Uji sikit pelajar apa kita itu hari fungsinya? Ya. Fungsi Siapa satah nak condong, jawab? cikgu? Yang pertama kita bagi. Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Cakap saya nak jawab, cikgu. Fungsi. Okey, kita ada Husaini, cikgu. Husaini. Kita ada adik Firas. Adik Firas. Adik Firas. Okey, adik Firas silakan. Dari SK 1 Simpang 5. Buka mic dan jawab. Ya. Membolehkan kita menggerakkan objek yang rendah kepada tempat yang lebih tinggi. Wah, ya. Ya, betul cikgu. Memudahkan menggerakkan beban dari satu ke satu arah yang lebih tinggi. Ya, terima kasih Firas. Ya, tahniah. Kita bagi 1 bintang untuk Firas. Oh, 1 bintang. Okey, hari ini kita akan kutip bintang ya cikgu. Kita kutip bintang hari ini. Okey. Okey, baiklah. Kita tengok lagi di sini. Ya. Apa yang dinyatakan tadi oleh Firas, ya, berkaitan memudahkan kita menggerakkan beban, ya, dari satu aras ke aras yang lebih tinggi. Jadi di sini kita tunjukkan juga bahawa bola ini adalah bebannya. Dia boleh bergerak ke atas dan turun ke bawah. Di situlah kegunaannya satah condong ini. Okey, faham. Yang kedua, kita akan tengok prinsip-prinsip penggunaan satah condong dalam kehidupan harian kita. Ya. Okey. Okey, ini saya murid-murid biasa mesti cikgu. pernah bermain dengan ini kan? Betul. Bukan murid-murid je saya cikgu. Pernah juga? Pernah juga lah, tapi bukan sekarang lah cikgu. Sekarang tak boleh. Kalau ya? sekarang mau saya kena halau cikgu. Betul. Okey. Kita tanya Batrisha. Pernah main ini Batrisha? Batrisha, pernah main? Oh, pernah. Okey. Sekarang tak boleh main kan? Lepas ni kita boleh main pula. Okey. Ini juga penggunaan prinsip satah condong. Oh, naik tangga, turun tangga. Sihat badan kalau naik macam ni. Betul cikgu. Rumah saya tingkat 5 cikgu. Eloklah. Hari-hari turun naik. Okey cikgu, teruskan. Kita tengok lagi ya. Penggunaan satah condong mengangkat barang masuk ke dalam lori. Kalau kita nak angkat menggunakan tenaga kita tanpa ada alat membantu, mungkin kita memerlukan tenaga yang banyak. Betul tak belajar? Pernah tak buat macam ni? Angkat barang, naik atas. Pernah? Mengangguk tu. Pernah. Pernah angguk. Ke tengok ayah buat? Okey. Okey. Baiklah. Kita pergi seterusnya. Jalan raya bertingkat-tingkat. Cikgu macam menyanyi je tadi cikgu. Ini dia jalan raya bertingkat. Okey. Pelajar, murid-murid tentu pernah melalui situasi ini. Betul tak? Betul cikgu. Betul tak? Pergi mana? Pergi mana? Pergi mana ni? Okey. Mungkin pernah pergi masa boleh melancong pergi Canberra Highland, Genting Highland, ya. Fraser Hill. Kita terpaksa melalui situasi ini. Ini juga menggunakan prinsip satah condong. Ya. Ini satu lagi. Situasi apa ni? Ada murid-murid nak jawab? Murid-murid boleh jawab. Tengok gambar apa situasi ini? Apa berlaku? Angkat apa berlaku? Tangan. Boleh? Firas lagi. Firas lagi. Okey. Silakan Firas. Situasi nak menaik nak menaiki kapal terbang. Dia kata nak menaiki kapal terbang. Tapi kalau tengok ada ahli bomba ni, betul tak menaiki? Menaiki ataupun menurun? Afiq, menaiki atau menurun? Afiq nak cuba? Menurun. Mungkin situasi kecemasan ya, Mohsin ya. Kita menggunakan kaedah ini. Prinsip satah condong ini. Okey, itu antara prinsip-prinsip dan penggunaan satah condong dalam kehidupan seharian yang berlaku. Betul. 1 bintang untuk Afiq. 1 bintang untuk Afiq. Lupa nak bagi bintang tadi. Okey. Baiklah. Kita pergi kepada yang kedua. Ya, iaitu misi ringkas yang kedua. Kalau kita dapat lihat di sini,
Kita tengok dulu tentang apa penerangan utama dia, iaitu berkaitan dengan terdiri daripada rod yang bergerak, yang bergerak dari satu titik tetap yang dipanggil fulcrum. Kalau kita tengok gambar yang diberikan itu, di mana fulcrumnya? Inilah fulcrumnya, ya. Inilah situasi penggunaan fulcrum itu, dan inilah kegunaan dia, ya, untuk murid-murid sekalian, ya. Ini kegunaannya membolehkan kita mengalir dan menggerakkan objek dengan senang. Maksud tadi dah sampai di sini, iaitu memudahkan kita melakukan kerja. Itu situasi dia. Okey. Seterusnya. Okey, kita nak tanya pada seorang pelajar. Siapa nak bintang? Siapa nak bintang? Kita bagi ada seorang hari ini, ya. Heroin kita, iaitu Patricia. Boleh nyatakan apa yang saya paparkan di sini, iaitu berkaitan dengan apa? Tuas. Ya, tuas ini adalah apa? Yang saya gariskan ini menunjukkan apa? Maksud tuas. Maksud tuas itu sendiri. Ya, bagus. Terima kasih Patricia. 1 bintang untuk awak. Okey, masing-masing dah ada bintang ni. Maksud tuas itu sendiri. Itu ialah mengangkat dan menggerakkan objek dengan mudah. Jadi penggunaan tuas ini sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Kalau kita tengok objek yang saya paparkan di sini, ya, inilah contoh-contoh penggunaan tuas yang dapat kita kongsikan bersama, ya. Kita ada apa dekat sini pernah juga? gunakan ini? Pernah tak? Selalu ni buat kerja. Apa guna sudu ini nanti? Kita akan tengok nanti yang lebih seterusnya pada topik tuas ini. Okey. Okey, cikgu. Seterusnya, di sini saya paparkan tentang juga berkaitan dengan kedudukan, beban, daya dan fulcrum. Kedudukan, beban, daya dan fulcrum, kerana inilah yang ditekankan bagi topik tuas ini. Kita kena tahu, iaitu, ya, Mohsin, di mana kedudukan beban, mana kedudukan daya, mana kedudukan fulcrum dalam sesuatu yang kita gunakan seperti joran itu tadi. Betul. Joran itu ada daya, ada fulcrum, ada bebannya. Beban. Okey. Baiklah. Kita kongsi bersama di sini. Inilah dia kedudukan dia. Ya. Baiklah, kita akan tengok yang berikutnya. Contoh aplikasi tuas dalam aktiviti harian. Ya, aktiviti tuas dalam aktiviti harian. Okey. Berdasarkan kedudukan beban, daya dan fulcrum yang terdapat dalam buku teks pelajar, ya, buku teks murid-murid di halaman 190 hingga 191. Rujukan buku teks saya kata tadi sangat penting, ya. Baiklah. Ini adalah pernah buat situasi ini? Mesti pernah buat. Pernah, cikgu. Kalau saya nak buka tin Milo. Ya, kita guna sudu. Ya, murid-murid yang ada di rumah pernah buat situasi ini? Pernah. Pernah. Rafiq jawab. Sugu Naswaran, pernah buat ni? Pernah. Okey. Hadi pun pernah? Pernah, cikgu, pernah. Ya, awak buka tin apa tu? Biskut kuih raya? Biskut raya? Okey. Baiklah. Kita gunakan sudu tadi sebagai tuas untuk membuka tin. Itulah. Di sini saya paparkan di mana kedudukan daya, di mana kedudukan fulcrum, di mana kedudukan beban. Jadi pelajar yang bersama saya hari ini dan juga di rumah yang lain, pastikan bagi tumpuan kedudukan beban, daya dan fulcrum ini. Okey? Seterusnya. Ini perbuatan ini mencabut paku. Mencabut paku. Pernah bantu ayah buat kerja ni tak? Okey. Awak belajar di sekolah, tajuk RBT pun ada kan? Jadi aplikasi itu juga digunakan dalam sains. Konsep yang sama. Konsep yang sama. Jadi adalah di situ kesinambungan dia. Baiklah. Ini penyapu. Siapa yang rajin menyapu rumah ni? Kalau kita dekat sekolah, pelajar-pelajar ini, murid-murid ni, dia ada jadual tugas dia kan? Oh, betul, cikgu. Mungkin hari ini Patricia kena sapu sampah. Besok hari Isnin kalau sekolah bersemuka. Ya. Hasan
sapu sampah hari Ahad, contoh hari Jumaat, contoh giliran ya. Inilah dia. Jadi tengoklah kedudukan, fulcrum, beban dan daya pada penyapu itu. Dan yang terakhir, penyepit makanan atau ais. Jadi pernah gunakan alatan ini juga merangkumi dalam tajuk ataupun alatan melibatkan tajuk tuas ini. Okey. Prinsip tuas. Wah, kita nak tanya pada seorang pelajar ni, tengok ni. Okey. Berkaitan dengan ini silakan. ikan pancing yang dapat orang mancing ni. Kita tengok siapa nak kena jawab. Siapa nak dapat bintang? Siapa? Okay. Firas. Cuba tengok. Cikgu nak tunjukkan gambar orang mancing ni. Firas pernah pergi mancing ikut ayah tak dulu? Pernah. Oh, pernah. Mesti dia tahu. Pernah. Banyak kali Okey. tu. Ini apa? Daya. Oh, daya. Okey. Tepat. Ini apa? Fulcrum. Okey. Agak-agak ketam biru gegasi ni apa ni? Beban. Okey, itu dia. Ya, betul. Ni berapa markah nak bagi kat Firas ni, cikgu? Okey. Biasanya kalau 3 jawab macam ni, kalau dalam markah kita bagi 2. Bagi 2. 2 markah. Terima kasih. Okey. Berkaitan dengan kereta sorong ini pula. Saya nak bagi Batrisha jawab. Batrisha? Okey, Batrisha silakan. Cuba tengok. Kayu api ni apa agak-agak ni? Beban. Betul. Okey. Yang ini? Yang warna merah ni apa? Dekat pemegang tu. Pemegang tu. Daya. Daya. Okey. Daya. Betul. Okey. Bagus, terima kasih. Satu lagi. Kalau dia mesti kalau 3 kena duduk semua betul. Kalau satu salah, 1 markah je dapat. Okey, yang ini. Batrisha. Fulcrum. Inilah dia kedudukan yang sebenar berkaitan dengan daya, fulcrum dan beban pada yang kita paparkan ini. Terima kasih kepada 2 pelajar. 2 markah untuk Firas, 2 markah untuk Sabrina. Dekat Batrisha. Sorry. Bella cikgu. Dapat nama baru hari ini. Batrisha, maafkan saya. Cikgu, kita nak berehat seketika. Mungkin murid-murid di rumah nak pergi tandas ke apa ke kan? Jom kita berehat seketika kerana kembali selepas ini. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kita bertemu kembali dalam teras Didik TV KPM. Cikgu. Dengan cerita tadi, cikgu ada satu lagi soalan berkonsepkan tuas kan cikgu? Betul. Jadi murid-murid kat rumah, siapa nak jawab? Kena saya angkat nak tangan. bagi pada cikgu pilih. adik Hadi. Mana adik Hadi? Itu dia. Okey. Tengok soalan ni ya, berkaitan dengan tuas, iaitu Raja 1 menunjukkan jenis alat yang menggunakan prinsip tuas. Tadi kita dah buat. Takkan lupa ya. Baru saja. Okey. Antara yang berikut yang manakah betul? Jadi minta adik Hadi untuk pilih manakah PQR ni. Apakah PQR ini? Apakah P, apakah Q, apakah R? Ya. Okey, boleh. Tadi dia kata dia pernah buat kan? Pernah buka kan? Pernah buat kan? Mestilah tahu. Jawapannya D. Jawapannya D. Okey, P. Q beban. Ya. R fulcrum. R fulcrum. Kita tengok jawapan pada adik Hadi.
Terima kasih, Iya, Tania. jawapan yang betul. Okey, 1 bintang untuk Hadi. Hadi. Ya. Okey. Baiklah. Selepas ini kita nak tengok kepada misi ringkas yang ketiga. Oh, yang baru cikgu. Ya, yang baru iaitu baji. Baji. Kita pergi dulu kepada maksud atau apakah pengenalan tentang baji ini. Ya. Baji adalah misi ringkas yang terdiri daripada permukaan yang berbeza ketebalannya. Ya. Salah satu permukaan nipis dan tajam yang memudahkan kerja, membelah dan mencucuk objek. Jadi di sini kita dapat lihatlah kalau membelah dengan mencucuk objek, tentu Muhsin pun tahu cucuk objek. Apa tu? Dah vaksin? Dah cikgu. Saya Saya dah kena vaksin cucuk. yang kedua Ya, cikgu. dah kena cucuk. Dah kena cucuk Itulah dah. dia. Sejenis baji, jarum. Ya. Okey. Kemudian kita pernah gunakan tadi gunting, pisau dan sebagainya. Okey. Itu adalah sejenis baji. Baji. Ya. Baiklah. Cikgu, kalau lagi. pada tubuh badan kita ada baji juga ke cikgu? Kalau tubuh badan kita nak membelah tadi baji, ada tadi. Dekat mana cikgu? Iaitu gigi kita. Gigi. Gigi apakah itu? Okey, gigi apa pelajar tadi? Soalan terus. Gigi apa yang bertindak sebagai baji? Okey, siapa nak bagi? Apa nak dapat bintang Siapa ni? nak jawab, angkat tangan. Angkat. Wah, Hadi. Okey, wah ramai nak jawab. ramai. Okey, kita Semangat. bagi Hadi. Dia angkat dulu. Ya. Gigi yang bertindak sebagai baji ialah gigi kacip. Wah, Betul, mesti cikgu? ada gigi kacip. Betul, tahniah. Ya. Okey, betul Hadi. Gigi kacip ni kalau kita nak makan mesti kena potong bagi kacip. Tak boleh pakai gigi geraham terus. Betul, tercakap. Terima kasih ya. Ini 2 bintang cikgu untuk Hadi. Satu soalan 1 bintang. Oh, tadi dia dah jawab tadi cikgu. Tadi 1 bintang, 1 bintang. Ya, 2 bintang. 2 bintang cikgu. Maaf. Okey, Okey, betul. teruskan, Baiklah. Inilah dia tadi kita tengok apa yang berkaitan dengan baji iaitu okey, baiklah. Adik Suguneswaran, apa yang saya telah petakkan ini digunakan untuk memisah motor menggerak, memegang dan memberhentikan objek. Apa berkaitan baji ini? Ini ialah fungsi baji, cikgu. Fungsi baji. Terima kasih. Saya suka cara dia jawab cikgu, bersemangat. Dia bersemangat. Pagi ni dia semangat. Mana dia study ni. Betul. Bagus dia tu. Semua bersemangat. Semua banget. Terima kasih. Okey. Kita nak tengok pula. Afiq Ikhwan, adik Afiq Ikhwan. Cuba bagi contoh dalam buku teks yang ada baji ni. Cangkul, Cangkul, penyendal, pintu, penyendal pintu. dan paku. Penyendal pintu ya. Ini dia. Penyendal pintu jangan kata walaupun dia buat daripada plastik atau getah, tapi dia juga adalah konsep baji. Baji. Ya. Okey, penggunaan dalam kehidupan harian. Inilah dia. Kalau kita tengok di sini, ya, saya paparkan tentang penyendal pintu. Pisau digunakan memotong sayur dan sebagainya. Kapak membelah kayu. Ini dia tadi ya, berkaitan dengan konsep baji. Terima kasih kepada Afiq, terima kasih kepada adik Suguneswaran. 1 bintang untuk kamu. Wah. Yeah. Masing-masing dah ada bintang ke? Okay. Semua dah ada bintang. Okey. Ya, kita tengok yang berikutnya. Yang ini saya nak minta adik Hasan Kadri. Oh, Hasan Kadri. Boleh bacakan apa tak berkaitan dengan gear ni, istilah maksud dia? Gear ialah mesin ringkas terdiri daripada roda-roda bergerigi. Apabila satu poin tu. roda berputar mengikut arah jam, Ya. roda yang satu lagi akan berputar mengikut arah lawan jam. Ya. Roda kecil berputar lebih banyak berbanding roda Okey. Terima kasih adik Hasan Kadri. Jawapan penuh ni cikgu. Ini dia bagi di dalam itu terdapat kata kunci menunjukkan apa itu gear. Dan pelajar-pelajar ya, saranan saya bila membaca garislah atau bulatkanlah kata kunci itu. Itu sebagai satu untuk kita mencari dengan lebih tepat lagi tentang istilah atau maksud berbagi sesuatu prinsip yang digunakan. Betul, tips juga cikgu kan untuk kita ingatkan cikgu. Ya, betul. Garis, bulat itu adalah amalan yang perlu dilakukan. Lagi-lagi dengan pensel color yang berwarna, betul? Oh, boleh. Bagus. Itu kreativiti. Kreativiti pelajar, murid ya. Baiklah, terima kasih Hasan. 1 bintang untuk awak. Dan ini kita tengok ya, yang disebut oleh Hasan Kadri tadi, iaitu gear
satu berputar arah jam, satu berputar lawan jam. Lawan arah jam. Kita tengok di sini. Ini yang saya paparkan, iaitu berkaitan dengan arah jam dan juga satu lagi lawan jam. Ya. Okey, baiklah. Kita tengok fungsi gear. Ya, kita tengok fungsi gear, iaitu untuk menukar arah. Kalau ada basikal yang menggunakan konsep macam ni, jadi pelajar dah biasa dah faham tentang fungsi gear itu. Pergerakan dan kelajuan arah. Yang seterusnya ialah apakah contoh objek yang digunakan untuk kehidupan seharian menggunakan prinsip misi ringkas gear ini. Okey ya, kita nak tengok nanti apa dalam kehidupan harian kita. Kalau kita tengok tadi fungsi gear diterangkan pada buku teks pelajar, iaitu boleh rujuk muka surat 195. Baiklah, kita tengok alat-alatnya. Jam. Ini jam apa ni? Kita panggil jam apa? Murid-murid? Jam tangan. Jam tangan ini konsep apa? Digital ke mechanical? Siapa boleh jawab? Mechanical. Wah, siapa yang bagi tadi tu? Cepat, nak ambil Angkat markah tangan. ni. Wah, Batrisha. Wah, Afiq. Terima kasih. Seorang satu bintang ya. Okey. Alat apa agak-agak ini? Correction tape. Dalam bahasa Melayunya? Tape pembetulan. Ya, pita pembetulan. Ya, itu dia. Terima kasih. Batrisha selalu guna ni tak? Ya, terima kasih Batrisha. Ini alat ini memukul telur. Nak buat kuih raya, nak buat kek. Siapa yang belajar PKP ni nak masak, ni dia guna ni. Ini adalah yang digunakan antara alatan atau objek dalam kehidupan seharian kita masing. Yang berkonsepkan gear. Yang berkonsepkan gear. Sebab apa? Dia ada gerigi, ada gerigi yang memutar lawan jam dan arah jam. Okey. Seterusnya, kita tengok yang berikutnya, skru. Skru ialah jenis misi ringkas yang mempunyai satah condong berlingkar yang dinamakan berbenang. Mana berbenangnya pada skru? Okey. Cuba tengok rajah ini, ya. Inilah dia kedudukan berbenang pada skru. Kalau kita tengok konsep berbenang ini bukan saja pada skru, betul tak? Murid-murid sekalian? Kalau ke dalam kehidupan harian, di mana kamu boleh jumpa yang ada berbenang ni? Berbenang ya? Penutup botol. Penutup botol. Wah, tahniah. Bagus. Lagi. Mentol. Okey, dia kata pada mentol. Mentol tu bahagian bawah kan? Pemegang dia tu pun ada, dekat bahagian mentol tu pun ada. Okey. Kita tengok di sini. Digunakan untuk menyatukan dan mengetatkan dua kepingan objek yang bergabung. Kata kunci dia iaitu mengetat dan menyatukan dua kepingan objek yang bergabung. Itulah dia fungsi skru. Okey, tadi disebut oleh murid-murid kita di mana contoh-contoh penggunaan skru ini, ya. Ada yang kata pada penutup botol, betul. Mentol pun, skru pada mentol. Dan juga pada kaki retot. Kaki retot ni biasanya kita guna di bilik sains atau makmal sains sekolah. Ya. Okey. Maklumat berikut menunjukkan, kita tengok soalan. Okey. Maklumat berikut menunjukkan tentang satu mesin terdiri daripada satu satah condong berlingkar dinamakan benang. Digunakan untuk mengetatkan objek. Antara misi ringkas berikut yang mana bukan? Bukan. Ini kena jaga soalan ni. Soalan tricky, cikgu. Ya, tricky betul. Dalam kumpulan misi ringkas tersebut. Okey. Kita bagi siapa nak jawab ni? Angkat tangan. Oh, laju Firas. Okey, Firas. Tengok jawapannya. Apakah jawapan dia? Yang mana bukan? Yang mana bukan jawapan?
A. Pemegang mentol. A. Pemegang mentol. B. Bol dan nut. C. Penutup botol. Dan D. Roda beralur. Yang mana bukan... Ya? D. Roda beralur. Roda beralur. Okey, kita tengok jawapan Firas. Ya, betul. 1 bintang lagi. Firas banyak kumpul bintang ni, cikgu. Oh ya, kita tengok. 2000 bintang. Macam lagu, cikgu. Cikgu ni suka menyanyi. Ya, 1000 bintang. Jadi, kenalah dengan konsep dia bintang di angkasa tu. Okey, cikgu, Ya. sebelum kita bergerak ke yang nombor 6, takal, Ya. apa kata kita berehat seketika, kembali Okey. selepas ini. Boleh, cikgu? Boleh, Mohsin. Okey, jom kita berehat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kita bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Cikgu, tadi saya ada nampak tentang takal, cikgu. Ya, sekarang apa saya tu nak takal? kenalkan takal ini. Kita Alright. tengok ya, apa itu takal dan di mana digunakan. Ya, takal ialah sebuah roda beralur yang membolehkan bergerak bebas. Roda beralur. Di mana kedudukan ini kita tengok nanti. Digunakan di mana? Iaitu melalui seutas tali pada roda beralur. Ya, kita tengok takal digunakan pada tiang bendera. Inilah kedudukan roda beralur yang diletakkan tali yang melalui roda tersebut dan digunakan pada tiang bendera sekolah. Ini mesti merindui ini. Betul, kalau hari cikgu. Senin. Betul. Ya, nak naikkan bendera, tak apa ya, lepas ni kita doakan kita dapat pergi ke sekolah semula. Amin. Okey. Baiklah. Di sini kita tengok ya, berkaitan dengan takal ini, contoh-contoh digunakan pada kren, ya, juga menggunakan konsep takal. Dan ini aplikasi penggunaan takal dalam bilik darjah, ya, semasa PDP. Baiklah, kita tengok soalan berkaitan takal. Raja kereta terak tunda yang sedang menarik sebuah kereta. Apakah misi ringkas yang boleh digunakan? Okey, kita bagi pelajar untuk menjawab ini. Siapa dia yang akan menjawab soalan ini? Siapa nak jawab? Wah, di Angkat hujung tangan. sana. Okey. Okey, kita apa bagi cikgu? pada Hadi dulu pula. Hadi. Okey, Hadi. Apa jawapannya, Hadi? B. Takal. Takal, ya. Baru Betul. disebut tadi. Kalau salah, hilang markah, hilanglah bintang. Betul. Okey, baiklah. Kita pergi kepada mesin ringkas yang terakhir. Yang ketujuh, iaitu roda gandar. Ini berdasarkan pada buku teks pelajar. Roda dan gandar digunakan untuk menggerakkan atau memutarkan suatu objek. Kalau tengok rajah di sini, kita dapat lihatlah, ya, tentang penggunaan roda dan gandar. Di mana mesin ringkas ini terdiri pada roda yang dipasang pada sebatang rod yang dinamakan gandar. Kalau dapat lihat pada rajah ini, ya, itulah dia kedudukan rod yang dinamakan gandar ini. Ini dia. Di sini pun kita ada rod, ya. Dan di sini kita ada juga rod yang dinamakan gandar. Ini juga, ya. Inilah dia sebagai panduan untuk murid-murid. Baiklah. Kita teruskan lagi dengan mesin kompleks. Iaitu kita lihat di sini, mesin kompleks ialah gabungan daripada satu mesin ringkas ataupun lebih daripada mesin ringkas yang digabungkan pada mesin kompleks. Contohnya pada buku teks ini ada gambar gunting, ada dua mata pisau baji, ada skru. Jadi wujudlah, ya, objek gunting tersebut. Baiklah, kita tengok berkaitan dengan penggunaan. Apa jenis mesin ringkas yang terdapat pada mesin kompleks di bawah? Okey, kita tengok yang pertama. Kita tanya pada Batrisha dulu. Pada pengasah pensel, apa agak-agak mesin kompleks yang ada pada Pengasah pensel. pengasah pensel ini? Mesti pernah pakai.
Baji, Baji. roda dan ganda, Ya. skru. Baji, roda ganda, skru. Okey, kita tengok. Baji, roda ganda, skru. Wah, 2 markah. Tepat. Sebab 3 dia bagi jawapannya. Okey, kita tengok yang berikutnya. Iaitu jangka lukis. Jangka lukis. Okey. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Sidang Kaitan dengan jangka lukis? Okey, okey. Siapa tu? Okey, Afiq. Baji, Baji, roda dan ganda. roda ganda. Ada lagi tak? Baji, roda ganda. Okey, kita tengok. Baji, skru, roda ganda. Okey, dia bagi 2. Okey. Mana? Satu Satu markah. markah. Satu tak sebut. Okey. Tak penuh jawapannya. Tak penuh. Okey. Ini kena jaga ya. Okey, kereta mainan. Kereta mainan. Siapa nak jawab tentang kereta mainan? Okey, Hasan. Hasan. Silakan Hasan. Roda dan ganda, skru. Roda ganda, skru. Satu lagi, ada lagi? Kita tengok. Gear. Gear. Wah. Jawapan penuh, cikgu. Penuh. Terima kasih ya. Inilah contoh-contoh yang ada pada alat-alat tersebut. Mesin ringkas yang digabungkan dalam mesin komplek tersebut. Okey. Baiklah, kita tengok inilah contoh-contoh tentang mesin komplek yang dapat kita lihat dalam gabungan mesin ringkas tersebut. Dan kita pergi kepada yang terakhir, iaitu tentang penciptaan mesin lestari. Ya, dalam tajuk ini, apa maksud mesin lestari? Ialah mesin yang tahan lama, tidak mudah rosak, menguntungkan, menyebabkan kos dan juga selamat digunakan. Itulah dia berkaitan dengan mesin lestari ini. Dan kita tengok fokus kepada soalan yang pertama. Rajah menunjukkan sejenis mesin komplek. Wah, tadi kita tengok di awal tadi ada basikal dan sebagainya gabungan. Okey, kita nak tengok apakah mesin komplek alat ini, apakah mesin ringkas yang ada pada gabungan ini. Okey. Kita buka soalan ni. Siapa nak jawab? Wah, saya suka dah cikgu kelas hari ini. Suguniswaran. Ada Suguniswaran. Apa agak-agak? Ya, cikgu. Ya. B. B itu apa? Roda dan ganda, tuas dan gear. Skru, roda ganda, tuas dan gear. Okey, kita tengok jawapannya. Betul. Tepat. Abang Mose pun nak bagi star lah. Okey. Dia suka awak semua ini. Bagus. Okey, kita tengok. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya kita ambil satu soalan kebat, iaitu pada pendapat kamu, adakah pemutar skru dikelaskan sebagai mesin komplek? Jelaskan jawapan kamu. Saya nak bagi kepada heroin kita, Nur Safira Batrisha. Silakan. Ya, kerana terdapat lebih daripada satu gabungan mesin ringkas pada skru. Okey. Kalau ya jawapannya, kerana terdapat gabungan. Okey, saya nak kata awak kata lebih pada satu mesin ringkas. Agak-agak pada skru tu ada apa, Batrisha? Yang awak boleh nampak. Skru tu tajam ke tidak? Tajam atau tidak? Pelajar lain? Murid lain? Tajam. Jadi kalau tajam dia ada apa? Baji. Terima kasih, tahniah. Baiklah. Kita teruskan pada soalan yang berikutnya. Ya. Kita tengok soalan ini. Soalan berkaitan bulatkan dua jenis mesin ringkas. Okey, Adik Suguniswaran. Bulatkan. Apa dia mesin ringkas yang ada kat sini? Tuas, roda dan ganda. Tuas, roda dan ganda pada kereta sorong. Okey, tuas, roda, ganda. Betul, 2 markah. Okey, soalan B. Kita bagi kepada Adik Hasan Kadri. Mesin ringkas apa nak guna nak potong tandan kelapa? Kalau apa mesin ringkas? Ya. Baji, cikgu. Baji. Baji. Okey, baji jenis mata pisau ya, ataupun pisau. Terima kasih. 1 markah. Satu situ markah. Dah ada dah cikgu, 1 markah. Dah ada 1 markah kat situ. Okey. Yang tadi 2 markah. Seterusnya. Okey, kita tengok yang terakhir. Ya, kita pergi ini contoh mesin komplek tadi saya dah bagi tahu. Dan kita tengok antara berikut yang mana bukan aspek kelestarian. Kita nak tengok soalan ni. Kita bagi kepada
Adik Afiq Ikhwan. Bukan aspek kelestarian. Yang mana bukan? A. Penyelenggaraan. Ya, kalau kita tengok di sini, memudahkan kerja, tadi saya sebut, kos, ya, mesra alam, selamat. Itu adalah kelestarian. So, yang bukan adalah penyelenggaraan. Terima kasih. Betul. Terima kasih kepada pelajar, kepada murid-murid ya yang bagi jawapan ini, yang responnya cukup baik. Terima kasih. Saya pasti murid-murid dekat rumah yang dah jawab cikgu ataupun murid-murid yang bersama dengan kita dah mengumpul bintang yang banyak cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh sampaikan rumusan tentang pelajaran kita pada hari ini. Kita tengok ya apa berkaitan dengan rumusannya di sini. Kita dapat lihat di sini tadi ya, murid-murid dapat menyatakan dia kenal apa itu misi ringkas, mengenal pasti, dia kenal pasti, dia tahu apa itu fungsi misi ringkas itu, di mana nak digunakan. Ya, di samping itu murid-murid juga dapat memberi kita tentang mesin kompleks. Maksud mesin kompleks, apa gabungan yang ada pada mesin kompleks yang mereka gunakan. Itulah dia. Ya, tahniah kepada pelajar-pelajar atau murid-murid semua. Okey, itu dia rumusan daripada cikgu. Baiklah cikgu, hari ini sekian sajalah kita punya rancangan untuk hari ini, dan saya akan tinggalkan murid-murid di rumah dan juga anda yang menonton dengan persembahan khas daripada Cikgu Ku Nur Afendi. Okey, baiklah, kita tutup hari ini ya pembelajaran kita. Kita nyanyikan lagu misi ringkas yang liriknya saya dah cipta untuk murid-murid semua. Jadi di sini ada kata kunci yang boleh digunakan untuk kita dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah. Kita dengarkan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Kita jumpa lagi. Kita tengok ya lagu ini. Objek tuas, ada objek bagi, ada juga gear. Itulah jenis-jenis mesin ringkas. Roda dan gandar, takal dan skru, juga sata condong. Ada 7 jenis objek mesin ringkas. Mesin ringkas dan mesin kompleks, gabungan dari 7 objek, mesin ringkas dan mesin kompleks. Itulah tema yang diberi. Ingatlah, fahamlah, ingatlah temanya. Kenalah, pastikan, ingatlah tugasnya. Pada basikal ada objek tuas, roda dan gandar. Gear dan skru janganlah lupa. Gerudi tangan, kereta mainan, jenis mesin kompleks. Gabungan jenis-jenis mesin ringkas. Mesin ringkas dan mesin kompleks, gabungan dari 7 objek, mesin ringkas dan mesin kompleks. Itulah tema hari ini. Ingatlah, pahamlah, ingatlah temanya. Kenallah, pastikan, ingatlah tugasnya. Okey, itulah dia. Didik TV KPM